Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Pati Munyatul Musalli, muka surat yang ke-13, baris atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdullah Al-Jambui rahimahullahu taala, menghadap hamba dalam sembahyang. Subtopik yang seterusnya berkaitan dengan menghadap hamba, iaitu hamba Allah taala dalam sembahyang. Cara-cara bagaimana kaifiat seorang hamba itu dalam sembahyang. Itulah satu topik berkaitan menghadap hamba dalam sembahyang. Maka kata Muhammad ibn Ali Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu taala anhu, dia kata sembahyang tiang agama. Ad-dinu as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Hak tu kata ulama. Bukannya hadis tu kata-kata ulama. Sembahyang itu tiang agama. Sebab apa diumpamakan sembahyang dengan tiang? Kerana tiang itu asas kepada segala perkara yang lain. Contoh kalau binaan rumah ke masjid ke, mesti ada tiang. Dan tiang itu menjadi asas tonggak kepada berdirinya benda-benda yang selain daripada tiang. Maka begitu juga sembahyang. Kalau tidak ada sembahyang, maka puasa, haji, umrah, zakat dan sebagainya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu maksudnya ialah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sah tu sah tapi tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tu tak semayang, mari puasa Ramadan esok-esok ni tarawih semangat. Jeng gitu. Tak pernah semayang, tiba-tiba mari semayang tarawih. Semayang tarawih semangat. Apatah lagi kohor teruk kalau semayang raya semangat. Semayang lain tak semayang langsung. Semayang raya, punya berhias macam-macam. Baju Melayunya, butang baju Melayunya, RM100. Samping lagi ke atas, songkok lagi. Mari semayang apa? Semayang raya. Semayang dulu tak buat pun, semayang raya baru nak buat. Tu pun semayang raya lah, bukan semayang fardu. Maka semayang fardu kalau dia tak buat, semayang sunat dia tu sia-sia. Dan ialah sembahyang itu mula-mula difardu di atas manusia. Mula-mula perkara yang difardukan atas manusia sembahyang. Kerana puasa dan zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Adapun sembahyang sebelum hijrah tu dah wajib dah. Sebelum hijrah lebih kurang 1 ataupun 2 sebelum hijrah tu sudah diwajibkan sembahyang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Maka berlakulah sembahyang ibadat yang pertama yang berlaku setelah
Nabi SAW menyebarkan tauhid. Dan sembahyang tersebut berlaku ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Pensyariatan sembahyang berlaku ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj itu berlaku ketika mana sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, belum berhijrah lagi. Masih lagi berada di Mekah. Sebab tu dia pergi kepada ahli Mekah, bagi tahu kepada puak-puak Quraisy dia tu pergi ke Palestin ataupun pergi kepada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Maka ada yang percaya, ada yang tak percaya, ada yang tawakuf, tak tahu percaya ke tak percaya pun tak. Tak tahu nak bagi keputusan apa. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa syak dan ragu ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia orang pertama. Lepas pada tu barulah sahabat-sahabat lain ikut kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengakui. Bahkan dia kata kalau Nabi SAW cerita dia naik langit pun aku percaya. Padahal waktu tu belum lagi diceritakan berkenaan dengan Mi'raj. Baru hanya Isra' saja. Baru khabar kata aku pergi Palestin dalam satu malam. Tak percaya dah. Apatah lagi kalau nak bagi tahu berkaitan Nabi SAW naik ke langit tu. Koho-koho tak percaya. Nabi SAW naik ke langit itu merentasi pelbagai alam. Alam manusia ada, alam malaikat ada, alam fauqal malak, alam yang di atas malaikat pun ada. Sehingga kan malaikat Jibril pun tak boleh nak lalu. Kalau lalu aku akan terbakar. Itu dialog-dialog yang berlaku ketika mana Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia naik ke arah tu. Maka dia kata mula-mula fardu selesai. Bermula sembahyang, berhadaplah Allah atas hambanya, hamba Allah. Hadap tu dengan beri rahmat. Itu maksud hadap. Jadi dengan tu dia mentafsirkan apa maksud hadap. Kalau hadap sekadar kata berhadap Allah atas hamba, noktah situ kita jadi muskil. Kalau kata hadap, kita hadap kiblat, Allah hadap kita. Maknanya Allah depan kita. Jeng itu. Ngaji akidah dah di kitab Durrus Thamin tu, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat dan tidak berarah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit melihat Allah, dia yang lihat, Allah tidak di situ. Dia melihat dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada di situ. Jadi harus pada akal kita melihat Allah Ta'ala. Cuma tidak akan dapat melihat Allah di dunia melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin semua akan melihat di akhirat nanti dengan mata kepala sendiri yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kekuatan mata itu sendiri untuk melihat Allah Ta'ala yang tidak bertempat dan tidak bermasa. Ini sebahagian orang tak terima. Orang yang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak terima benda ni. Dia kata contradiction. Satu pelanggaran dari sudut adat. Kok mana dapat lihat satu benda dalam keadaan benda tu tidak bertempat. Dia tak boleh terima benda tu. Sebab apa tak boleh terima benda tu? Sebab dia tak belajar bab hukum akal. Maka sebab itulah ulama sebelum bahas sifat-sifat Tuhan, dia bahas terlebih dahulu hukum akal supaya kita dapat menerima perbahasan yang selebihnya lepas daripada hukum akal tu. Berkaitan ketuhanannya, berkaitan kenabian. Kenabian tu muncul Nabi. Kalau dia Tuhan, confirm dengan Nabi kok benda-benda yang agak pelik. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, perkara yang berlaku atas dia semua tu pelik berlaku. Luar daripada adat. Harus pada akal, mustahil pada adat. Itu dia boleh terima pula. Lagu mana dia tak boleh terima? Kita melihat Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak bertempat seperti mana sedia kala. Tu payahlah juga nak terang tu. Kemudian dia kata beri rahmat. Allah Ta'ala menghadap atas hamba tu dengan beri rahmat supaya hamba pun menghadap menyembah Allah dengan sembahyang dalam rupa kehinaan. Dalam rupa kehinaan. Kehinaan ni nak mana hamba tersebut merendahkan hati dia,
merasa diri dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainal Abidin. Sebelum dia sembahyang, dia mengambil wuduk dalam keadaan muka dia merah. Dalam keadaan terlalu khusyuk ketika mengambil wuduk, sehingga akan muka dia bertukar merah. Maka orang pun bagi tahu, tanya, kata, kenapa berwuduk sampai bertukar warna merah muka? Kerana dia kata, selagi aku nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada perasaan takut, haibah kepada Allah Taala sebelum masuk sembahyang. Jadi ada sebagian ulama memberitahu bahawasanya orang yang nak khusyuk dalam sembahyang itu, terlebih dahulu dia perlu khusyuk ketika wuduk. Sebab tu makruh bercakap. Makruh bercakap ketika berwuduk sedang dilalui. Basuh muka, basuh tangan tu dicakap. Maka hukum dia adalah makruh. Dan sebolehnya elaklah segala perkara-perkara yang menyebabkan makruh dalam wuduk. Kalau wuduk tersebut kita ambil dalam keadaan sempurna, insya-Allah taala sembahyang pun dalam keadaan sempurna. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dengan perasaan dirinya diri seorang tadi. Kehinaan tadi hasil daripada perasaan diri dia. Bukan perasaan orang lain, dia sendirilah berasa hina depan Allah Ta'ala. Sebab itu disunatkan ketika sembahyang tunduk ke bawah, tunduk melihat tempat sujud. Kalau dia tengok atas langit ke kiri kanan, hukum dia makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tak makruh lah. Contohnya kita nak kita nak tahu, kata ada kedok sebelah aku ni makmum. Kalau ada, aku nak niat imam. Dengar macam orang takbir belakang, kita pun tengoklah sikit. Maka kita tengok tu, kata, ada makmum. Kita pun niat imam. Tak apa tu. Tu ada hajat. Ataupun kita nak tengok, kata, macam nak mari orang, kita nak salam dah ni. Kita pun tengok kat cermin tu, ada orang lagi, tunggu sekejap. Tunggu dia takbir. Masuk sembahyang, dia pun duduk, kita pun beri salam. Tu antara benda-benda sunat tunggu makmum. Tu akan bicara nantilah ketika bahas berkaitan dengan sembahyang berjemaah, imam dan makmum tu. Maka imam sunat menunggu makmum ketika mana makmum itu nak mendapat rakaat ataupun nak mendapat sembahyang jemaah. Kita contohnya kita ni nak bagi salam dah ni, dah habis tahiyat, tengok ada makmum tu mari. Baru mari kalau nak sembahyang sama dengan kita tunggu sekejap, sunat. Ataupun kita rokok, makmum kita sedar dia mari untuk dapat rakaat bersama kita, maka sunat juga tunggu. Sunat tunggu tu kalau makmum tak lengah lah. Kalau makmum lengah, selamat, sami Allahu liman hamidah. Tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kalau dia lengah tak sunat tunggu. Pada awalnya sunat tunggu, kemudian tengok dia lengah tu, baca qul a'udzu birabbin nas lah, kat mana lah. Jadi lama lah pula. Maka hak tu tak sunat pula tunggu. Terus bersalam ataupun i'tidal. Maka dia kata, dan anggota seorang merendah dan menyerah dan hina dan khusyuk kepada Tuhannya, Tuhan seorang. Anggota ni merendah ni mengendah diri, dan menyerah dan hina dan khusyuk kepada Tuhannya. Maka kalau anggota dia berlaku sedemikian, maka anggota dia tidak akan bergerak melainkan dengan gerakan sembahyang. Nabi SAW pernah menyebut berkaitan dengan sahabat Nabi SAW sedang sembahyang dalam keadaan sedang memegang janggut. Dia pegang janggut sambil sembahyang. Maka Nabi SAW kata, kalau dia tu khusyuk, maka dia tu tidak akan pegang janggut dia. Sebab pegang janggut tu bukan satu perbuatan dalam sembahyang. Tak ada kaitan pegang janggut dengan dalam sembahyang. Maka dia buat perbuatan yang tidak ada dalam sembahyang, dan perbuatan tersebut tidak dituntut pun dalam syarak ketika sembahyang. Apa kaitan janggut dengan sembahyang tu? Jadi kalau dia duk main janggut tu, mana hati dia tidak khusyuk. Hati dia tidak khusyuk. Walaupun hati kita tak khusyuk sekalipun, tidak perlulah kita buat perkara-perkara yang gerakan-gerakan yang selain daripada sembahyang semampu mungkin. Hatta kalau gatal sekalipun, kalau gatal tu tak mengganggu khusyuk sembahyang, tak payah garu. Tapi kalau gatal tersebut mengganggu khusyuk sembahyang, garulah. Kemudian dia kata, dan perasaan di hatinya, di hati seorang tetap sabit, suka nak sembahyang,
Bukannya berasa lepas masuk sembahyang ni berasa nak belah awal. Bila nak habis sembahyang ni, tu imam lama. Ataupun sembahyang baru rakaat pertama sembahyang sendiri saja. Tapi hati dia ke lain dah. Tak tetap. Tidak tetap dalam sembahyang, menghayati makna-makna bacaan-bacaan dalam sembahyang. Dan gemar, perasaan dia suka untuk sembahyang. Jadi orang yang mukminin yang sempurna, bila selepas saja salam Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak sabar-sabar menunggu waktu yang seterusnya, waktu sembahyang yang seterusnya. Itu gemar sembahyang. Dan gemar sembahyang ni termasuklah ciri-ciri orang mukmin yang tidak munafik. Kalau orang munafik, dia tidak suka ketika masuk dalam sembahyang, maka dia sembahyang dalam keadaan malas. Itu disebut dalam Al-Quran. Maka dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, sunat kita ni sembahyang dalam keadaan rajin. Kemudian dia kata, dan rindu kepadanya kepada sembahyang. Itulah, bila rasa gemar, dia pasti rindu. Bila rindu pasti gemar, gemar tak mesti rindu. Dia punya kaitan dia. Setiap perkara yang kita suka belum tentu rindu, tapi setiap perkara yang kita rindu pasti gemar. Jadi kalau rindu kepada sembahyang ni, selepas salam dia akan menunggu-nunggu sembahyang yang seterusnya, sama ada sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat. Itu peseng orang beriman. Bahkan kalau naik lagi kualiti sembahyang dia tak sabar-sabar nak pergi ke masjid surah. Kalau tidak ada uzur, dia akan pergi masjid surah. Jadi uzur berjemaah ni insya-Allah lah mungkin akan disentuh dalam kitab ni. Uzur berjemaah ni maksud dia kalaulah kita tak sembahyang berjemaah kerana ada uzur yang akan disebutkan nanti, maka tidak makruh sembahyang seorang diri. Bahkan dapatlah juga 27 darjat kalau dia qasad. Seandainya tak ada uzur ni, aku pergi sembahyang jemaah. Dia sembahyang sendiri tu boleh dapat 27 dah. Tapi kalau tidak ada keuzuran berjemaah, dia tak pergi jemaah. Tak kisahlah kerana malas ke apa ke, tak ada uzur, maka sembahyang seorang diri ketika itu makruh. Makruh dengan makna sembahyang seorang diri ketika itu tidak penuh pahala dia, kurang pahala dia. Pahala sembahyang sendiri kurang berbanding dengan sembahyang berjemaah. Tu kalau tidak ada uzur. Dan tu atas pendapat yang mengatakan sembahyang berjemaah tu sunat muakkad lah. Tapi kalau atas pendapat yang kata sembahyang berjemaah tu fardu, tu jeng. Tu kalau tak ada uzur, dia tak pergi, haram tu ya. Hukum dia adalah haram. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i sunat muakkad, bukannya fardu. Kemudian tu mazhab lain lah. Mazhab Maliki mungkin fardu. Tak ingat mazhab mana, mazhab Hanafi ke mazhab Maliki. Dia fardu ain. Mana kalau tak pergi itu tak ada uzur, haram. Kita pandangan kedua tu. Tapi pandangan mu'tamad sunat muakkad. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan juga dalam sembahyang beberapa rupa. Dia nak dibincang pula peseng-peseng posisi dalam sembahyang dan bagaimana perasaan kita ketika posisi tersebut berlaku. Maka dia kata berdiri rupa merendah diri kepada Tuhan. Berdiri dalam keadaan peseng berdiri itu merendah diri kepada Tuhan. Lagu mana? Kita berdiri itu pertamanya kita istihdar. Istihdar ni kita hadirkan dalam hati segala sembahyang-sembahyang yang bakal kita buat. Sujudnya, ruku-rukun, silap. Ruku-rukun sembahyang yang bakal kita buat. Sembahyangnya, rokoknya, i'tidalnya, sujudnya, waktu berdiri tu. Ketika tu imam dok kata rapatkan saf, luruskan saf, kita hadir dak tu. Kita nak sembahyang tu. Jangan tengok full lagi. Tengok full kau, tengok kiri kanan kau sembang sebelah kau. Tak ya. Tu nak sedia tu. Nak pergi macam orang nak naik flight orang dah pasang tali pinggang tu. Waktu tu istihdar, tuntut hadir sembahyang dalam hati. Kemudian ketika itu juga kita tunduk bawah, tunduk tepat sujud. Sehinggalah habis salam, tunduk tepat sujud kecuali ketika baca asyhadu an la ilaha illallah dalam tasyahud. Dalam tasyahud saja bila kita angkat jari itu, kita tengok jari itu sampai habis. Itu saja pengecualian selain daripada tengok tempat sujud.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana kita apabila menyambut raja, dia buat selalu contoh, apabila kita menyambut raja mesti berdiri dan angkat tabik menunjuk diri kita rendah dan raja mulia. Bukan nak kata salah ni, adab berkaitan raja dengan orang biasa. Apabila orang biasa nak menghadap raja, nak kata raja pun kita buat persediaan begitu, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Raja ataupun sultan ada majlis esok pagi, kita berlatih dah sekarang ni. Berlatih berucapnya, berlatih pakai samping, ada pada perpaisyak sampai subuh. Berlatih pakai samping. Nak bagi samping tu tak sengit. Tu depan raja, depan Allah Ta'ala. Setiap kali kita baca ungkapan-ungkapan sembahyang dalam tasbih, takkan tak mau faham pula. Kita punya berlatih untuk esok ada acara, kita jadi pengacara, pengacara majlis, ya akan ucap pun. Berlatih. Tu yang berhormat, yang berusaha, yang tu, yang ni, macam-macam. Tak ada silap habis cerita. Yang amat berhormat dengan yang berhormat lain dah tu. Tukar habis sehari tengok jadi apa. Tu dalam majlis keduniaan ni, ketika sembahyang kita ucap Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, maka seyogianya kita tahu setiap daripada ungkapan kita tu makna dia apa. Tak susah pun. Ada lah ni banyak dah terjemahan, bacaan dalam sembahyang, bahkan dalam Google pun ada. Cek cari je. Tu berdiri, lepas berdiri dan takbir rupa menyerah diri. Sebab tu takbir kita angkat tangan, sunat angkat tangan. Angkat tangan ni qadar membetuli bahu. Atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, orang lelaki ke, orang perempuan ke, khunsa muskil sekalipun, tetap sunat angkat paras bahu. Paras bahu gini Dan jari ibu ni menepati ataupun sebanding dengan selari dengan cupi telinga belah bawah. Dan yang atas ni, jari kita atas ni akan setentang dengan telinga atas ni. Jadi ni qadar bahu dia. Bukan pergi tengok pula. Tak payah tengok. Sama ke tak? Tak payah. Bila kita angkat gini ni sama lah. Dia panggil setara. Tak payah duduk pintai. Sama ke tak? Gitu habis kita. Ni perempuan baik, lelaki baik, khutbah muski baik. Setengah pendapat ulama sahaja, kalau perempuan dia takbir ke dada. Tu sahaja sebahagian pendapat, tapi itu bukan pendapat mu'tamad. Jadi kalau lelaki sampai sekat dada gini, tak tahu dia perempuan ke lelaki tu. Dalam mazhab Syafi'i separas bahu. Separas bahu angkat tangan. Separas bahu angkat tangan. Supaya apa? Itu tanda menyerah diri. Menyerah diri ke mana? Bila kita angkat Allahu Akbar, masih wallah, benda selain Allah kita buang ke belakang. Kita angkat gini ni, masih wallah, benda selain Tuhan, dunia ke apa-apa selain Allah, kita akan buang ke belakang. Dan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan. Ibaratnya begitu. Itulah kita takbir angkat tangan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ada hikmah, antara hikmah lagi angkat tangan ialah nak membezakan sembahyang orang Islam dengan sembahyang orang kafir. Sembahyang orang kafir tak angkat tangan begitu, kita angkat tangan. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kerana manusia apabila menghadap raja, ia manusia angkat tangan menyembah raja. Bukan sembah sungguh, hadap sembah tu lah, kita angkat tangan. Tu kat raja. Dalam sembahyang pun adalah cara angkat tangan dia, iaitu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram dengan takbir intiqalat, sunat angkat tangan. Kecuali ketika turun sujud, tu tak sunat lah. Turun sujud tak perlu angkat tangan. Hanya ketika nak rokok, nak i'tidal, bangun antara dua sujud pun tak perlu takbir, tak perlu angkat tangan. Yang perlu angkat tangan ketika mana rokok, i'tidal, kemudian naik rakaat seterusnya pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, nak ketiga. Pada rakaat pertama, nak kedua, tak sunat angkat tangan lepas bangun tu. Terus gitu ya. Begitu juga rakaat ketiga kepada rakaat keempat.
Rakaat kedua hingga kepada rakaat ketiga saja sunat angkat tangan. Sama ada tu imam ataupun makmum. Walaupun tu imam tak buat sekalipun, sunat makmum angkat tangan. Pada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Dan bagi makmum yang masbuk rakaat, baru mari rakaat kedua tu imam. Dia baru mari. Tu imam pun tasyahud. Dia rakaat pertama baru. Dia kena tasyahud sekali dengan tu imam. Lepas tu tu imam pun berdiri rakaat ketiga. Allahu Akbar. Dia pun, imam pun angkat tangan lah. Jadi adakah makmum ketika itu sunat angkat tangan ataupun tidak? Sebab sekarang ni dia rakaat kedua. Jawapannya ialah sunat juga angkat tangan kerana mengikut tu imam. Sunat juga angkat tangan kerana mengikut tu imam. Tu imam sepatutnya angkat tangan rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, maka dia pun sunat angkat tangan walaupun tu imam tak angkat tangan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan puji-pujian. Betul lah? Tangan menyembah. Antara isyarat angkat tangan pada raja tu ketika sembah tu, hamba bukan. Isyarat takbir rupa menyerah diri. Iaitu bila kita takbir angkat tangan tu, itu isyaratnya hamba serah diri, hamba betul lah hak ni nisbah raja Isyaratnya isyarat orang yang hadap raja tu, manusia yang hadap raja angkat tangan tadi tu, hamba serah diri hamba kepada raja. Kalau kata hamba serah diri kepada raja terus tak apa, tak ada hamba yang kedua tu. Hamba serah diri kepada raja. Dan hamba tidak kuasa hendak melawan raja. Itulah kita angkat tangan pada raja ataupun sultan ketika kita menghadap dia. Itu menghadap raja. Begitu juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takbir rupa hina dirinya ialah kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan takbir intiqalat yang lain. Dalam sembahyang banyak takbir. Sebab apa banyak takbir? Lepas kali pertama nak sembahyang Allahu Akbar, nak rokok pun Allahu Akbar. Kalau i'tidal tak ada lah takbir tu. Kemudian sujud balik Allahu Akbar, duduk antara dua sujud Allahu Akbar semula, lepas tu Allahu Akbar balik. Banyak Allahu Akbar saja. Kenapa Allahu Akbar? Kerana boleh jadi tiap-tiap celah-celah takbir yang kita sembahyang tu boleh jadi terlupa diri. Boleh jadi terlupa diri, merawang, merata, ingat dunia apa semua. Lepas habis rukun tersebut kita buat, kita pun nak pindah rukun seterusnya, kita pun takbir Allahu Akbar. Dengan harapan kita ingat Allah semula. Kita buang dunia hak kita ingat tadi ketika rukun sebelum takbir. Harapannya begitulah. Tapi kalau dah lepas takbir untuk ihram tu, ingat pas London, Brazil, New Zealand baru salam, baru sedar, tu tak boleh kata apa lah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan puji-pujian dan bacaan rupa menghina diri. Puji-pujian kat mana tu? Surah Al-Fatihah tu, ataupun surah ataupun doa iftitah yang kita akan baca sebelum daripada baca ta'awudz dan baca Fatihah. Allahu Akbar, tu puji. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu satu iftitah. Kalau sampai wa ana minal muslimin tu dua iftitah dah tu. Jadi kalau nak baca sampai wa ana minal muslimin pun tak ada masalah. Nak sampai bukratan wa asila saja pun tak ada masalah. Cuma biasanya doa iftitah ni akan ditinggalkan oleh tu imam bila sembahyang tarawih. Itu tak patut lah. Cepat lagu mana pun baca doa iftitah yang pendek sudah. Sampai bukratan wa asila, selesai. Lepas tu baca Fatihah lalu. Tu kalau pendek. Kalau sembahyang fardu, kalau nak baca sampai wa ana minal muslimin tu tak apalah. Cuma kalau jadi tu imam pula, sunatnya janganlah panjang pula iftitah tu sampai lebih daripada 3-4 riwayat ambil. 3-4 bacaan doa iftitah dia mari. Tu punya panjang doa iftitah tu amun tu tunggu kat mana tu imam senyap ni. Dia baca Fatihah sendiri ke mana? Tu. Tu imam pun baca, makmum pun bacalah Fatihah tu. Lepas baca habis Fatihah baru dia bismillah. Pula dah. Tu. Jadi sunat makmum itu imam itu percepatkan sembahyang. Jadi bacaan-bacaan tu tak sunat panjang. Kalau nak baca sendiri bacalah panjang. Kalau nak baca panjang memang sendiri.
Sama juga tasbih rokok sujud tu sunat 3 kali saja untuk imam. Janganlah kurang sampai 1, janganlah jauh lebih sampai sebelah. Kalau sembahyang sendiri sebelah, tak apa. Subhana rabbiyal a'la sampai 11 kali. Tak ada masalah sembahyang sendiri. Bukan sembahyang orang. Kalau sembahyang orang sunat percepatkan. Percepat tu tak sampai cacat lah pula. Kalau percepat tu sampai cacat lah kena lah pula tu. Kemudian dia kata seperti bacaan ni surah Fatihah, surah selepas Fatihah, tu bacaan lah. Kalau zikir-zikir tu masuk dalam pujian. Seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah olehmu akan kami yang hina jalan yang betul. Jalan yang betul jalan apa? Jalan Islam. Sebab lepas pada tu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa tu? Para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, orang Islam, orang mukmin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau marah, orang yang engkau murka. Ghairil maghdubi alaihim, iaitu Yahudi. Yahudi dia tahu Allah Ta'ala Tuhan, tapi dia tidak beriktikad Allah Ta'ala itu Tuhan. Tu ghairi, itu al-maghdubi alaihim, Tuhan marah dan murka ke atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga di kalangan orang sesat, iaitu Nasrani. Kerana orang Nasrani ni dia iktikad Tuhan ada, cuma silap Tuhan. Dia pergi iktikad Isa Tuhan. Jadi dua jalan tu, Nasrani dan Yahudi, itu elok dah dalam ketika membaca doa Al-Fatihah. Kemudian dia kata, dan rokoklah rupa merendah diri juga. Rokok beza dengan sujud. Rokok ni kita menunjukkan kehambaan. Persamaan antara rokok dengan sujud ialah sama-sama menunjukkan kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Dengan kita tunduk tu rendah diri tu. Perbezaannya ialah rokok itu nisbah kita mengakui kita hamba Allah. Tapi bukti kita hamba Allah belum ada lagi. Bukti kita hamba Allah ketika mana berlaku posisi sujud. Posisi sujud itulah dia panggil posisi yang paling menunduk berbanding rukuk. Posisi yang paling menunduk berbanding rukuk. Sebab tu kalau orang yang nak sembahyang duduk, maka dia perlu membezakan tunduk rukuk dengan tunduk sujud. Kalau tunduk rukuk dia tunduk sikit, kalau tunduk sujud dia kena tunduk banyak. Supaya dapat membezakan antara rukuk dan sujud. Dan sujudlah antara rukun yang paling mulia, kerana waktu itulah dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu kalau kita berdoa, insya-Allah taala makbul. Lepas tu kalau sembahyang hajat tu, contohnya sembahyang hajat tu, rakaat kedua tu, rakaat terakhir sujud tu dia lama sikit. Tu dia macam-macam peseng main hajat ni. Kalau peseng kitanya gitulah. Dia doa di situ. Dia doa situ. Lepas tu yang lama sikit tu. Lepas tu baru tasyahud beri salam. Ada hak peseng yang tak sujud lama. Sujud macam biasa, lepas salam baru dia berdoa. Dia peseng begitu. Kalau kita peseng hak pertama, tu sujud, waktu sujud tu kita berdoa. Kemudian beri tasyahud dan beri salam. Doa tu pula bahasa Arab lah kalau nak berucap. Kalau tak boleh berucap bahasa Arab adalah hati ya Melayu. Jangan pergi cakap pula. Tu batal mayang. Cakap Melayu pula doa. Ya Allah ya Tuhanku. Habis kita. Kalau bahasa Arab tak apa. Tu bahasa Melayu tak boleh. Kemudian dia kata dan puji dan rokok rupa merendah diri, kerana manusia merendah kepada manusia, ada juga tunduk. Maka merendah kepada Tuhan aula. Tunduk. Siapa ni? Jepun. Jepun kalau jumpa orang nak tunjuk kata hormat tu, dia tunduk. Tahap rokok. Kita tunduk tahap rokok ke orang ni, hukum dia haram. Tahap tunduk tu sampai tahap rokok, hukum dia haram. Sebab tu kalau setengah tok guru tu, kalau orang nak sadar dia cium tangan, dia akan angkat tangan dia lah, tak biarkan tangan tu ke bawah sangat. Kalau kawan tu tunduk ke jadi rokok. Rokok ataupun sujud ke orang, tu lagi kau teruk lah. Sujud ke orang lagi kau haram lah. Kalau sujud tersebut selama mana tidak ada unsur-unsur
menyembah, maka hukum dia haram. Kalau ada qasad menyembah orang yang berada di depan dia, tu kufur lah. Tu tak ada apa tu. Tak ada modal lah tu. Tu kufur. Wal'iyadzubillah. Dan sujud saja-saja kepada Allah Ta'ala, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna' sebut bid'atun dhalalah finnar. Tu bid'ah yang sesat masuk neraka. Tu baru bid'ah sesat masuk neraka. Tak ada apa-apa, tiba-tiba sujud. Saja-saja sujud. Sujud bukan sujud tilawah, sujud bukan sujud syukur, bukan sujud sembahyang. Saja-saja sujud. Bila kata, kenapa sujud ni? Sujud ke Allah Ta'ala, bukan sujud ke pokok. Tak boleh juga, aku dah harap. Sujud kepada Allah Ta'ala mesti ada sebab. Sama ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud dan sembahyang. Selain daripada tu, tak ada namanya sujud saja-saja. Kemudian dia kata, habis. Dan sujudlah rupa tetap anggota dan hati. Kerana dengan sujudlah mata seorang tidak melihat itu ini. Tidak melihat kiri kanan. Bahkan kalau kita tengok tempat sujud, ketika sujud pun gelap gitu. Kerana terlalu rapat dengan sejadah. Terlalu rapat dengan lantai ataupun bumi yang kita sujud itu. Tak nampak. Yang ketika itulah, satu lagi ketika kita sembahyang selain sujud, adakah boleh ataupun tidak tutup mata? Boleh ataupun tidak tutup mata. Dalam kitab Minhajut Talibin wa 'Umdatul Muftin, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, kalaulah tutup mata tersebut boleh menyebabkan dia bertambah khusyuk, bertambah menghayati bacaan Quran, sunat tutup mata bagi dia. Tapi kalau tak jadi gitu, maka tak sunat tutup mata, sunatnya lihat tempat sujud. Tu kalau orang tutup mata, ada boleh datang menghayati bacaan-bacaan Quran, zikir-zikir, mendatangkan khusyuk, tu boleh sunat tutup mata bagi dia. Bukan sunat tutup mata secara umum, tak. Sunat tutup mata bagi dia kalau dia boleh khusyuk dengan tutup mata. Adapun kalau sama keadaan tutup mata sama ingat dunia, tu buka mata. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka manakala mata tetap ini tetap di tempat sujud, niscaya hati pun tetap. Kaedah dia, setiap anggota yang tetap, maka hati pun akan tetap. Sebab tu Nabi SAW tegur tadi hak berjanggut tadi, dia kata tak khusyuk boleh hukum kerana apa? Kerana orang yang khusyuk tak akan gerak selain daripada gerakan sembahyang. Kecuali beberapa perkara saja yang diuzurkan syarak, boleh gerak lebih 3 kali untuk dia saja kerana dia ada uzur. Contoh dia ada penyakit gatal. Kalau dia tak garu tu memang confirm lah sakit lah dalam sembahyang tu, nak khusyuk tidak. Memang kena garu banyak kali. Maka bagi dia tu diuzurkan. Boleh untuk dia, bukan boleh untuk kita. Sebab dia ada penyakit yang kena garu semua. Bagi dia boleh lah, bagi kita tak boleh, batal. Gerakan yang besar ni lah gitu. Kalau garu kita gini sampai kiamat tak batal. Dia garu yang anggota besar saja, tangan ni kita gerak gitu, tu batal lah. Tapi kalau gerak jari saja tu anggota kecil, tu tak batal. Garu sampai kiamat pun tak batal tu. Tu dia ada anggota kecil, ada anggota besar. Anggota besar ni kepala, tangan, kaki, tu anggota besar. Badan, kepala, anggota kaki, tu anggota besar. Jari anggota kecil, lidah anggota kecil. Zakat, zakat tu anggota kecil. Biar subuh tu dia naik turun tak apa, tak batal. Tu. Tak batal. Naik turun ni batal. Dok ni lebih 3 kali ni. Tak batal. Sebab tu anggota yang kecil. Itu nanti bahas dalam bab batal sembahyang tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan segala bagai duduk rupa gemar hati. Bagai duduk, bagai ni pelbagai. Sebab duduk ni kita ada banyak dalam sembahyang. Duduk istirahah, duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud sahwi kalau kita sujud sahwi, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Semua jenis duduk ini sunat afdal duduk iftirash, kecuali duduk yang selepasnya akan beri salam. Duduk yang selepasnya akan beri salam. Sebab apa kita sebut
duduk yang selepasnya beri salam. Kenapa kita tak kata duduk tasyahud akhir? Kerana kalau orang duduk tasyahud akhir, belum tentu lepas tu dia salam. Contoh dia tu mari rakaat ketiga tu imam. Tu imam dah tasyahud akhir, dia belum tasyahud akhir lagi. Dia akan tambah 2 rakaat lagi. Maka dia sunat duduk iftirash, duduk iftirash. Lepas tu sekali dia tambah 2 rakaat, akhir rakaat dia tu nak salam. Baru dia duduk tawarruk. Duduk nyenggang itu, tawarruk. Jadi selagi mana duduk tersebut belum untuk beri salam, maka dia sunat duduk iftirash. Contoh seorang tu nak sujud sahwi, ketika rakaat keempat, rakaat terakhir, dia sunat duduk iftirash. Kerana selepas daripada tu dia belum beri salam, dia nak sujud sahwi. Maka dia duduk iftirash, kemudian sujud sahwi, duduk iftirash semula, sujud sahwi, duduk tawarruk, baru salam. Tu kalau orang yang nak sujud sahwi. Tu dia punya formula dia lah. Duduk yang tawarruk ni sunat ketika mana duduk yang selepasnya akan beri salam. Selagi mana duduknya itu tidak beri salam lepas pada tu, maka sunat duduk iftirash. Itu sunat yang afdal. Ada juga duduk yang kedua yang sunat tapi tidak afdal. Dia panggil sebagai duduk iqa'. Duduk iqa' itu ialah kita duduk di atas tumit. Kita dirikan kaki kita gini. Kita diri kaki kita gini, kita duduk atas tumit itu. Hak tu duduk iqa' dia panggil. Hak tu sunat juga ketika mana duduk antara 2 sujud, duduk apa semua tu. Sunat tapi tidak afdal. Afdalnya iftirash. Cumanya kalau sembahyang duduk. Kalau sembahyang duduk, sunat iftirash, makruh pula iqa'. Kalau kita sembahyang duduk, awal-awal tu memang duduk terus contohnya. Ataupun kita berdiri sekejap sebab mampu, kemudian letih kita pun duduk. Ni duduk jenis duduk terus lah ni, bukan duduk atas kursi. Duduk atas kursi tak ada kata apa, kan menyenggeng atas tu pula. Duduk atas kursi tu memang duduk terus. Hak ni yang memang peseng duduk di bawah. Maka ketika dia sembahyang duduk, sunatnya duduk iftirash. Makruh duduk iqa'. Duduk yang duduk atas tumit tu. Tapi kalau duduk selain daripada duduk sembahyang, iaitu duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk antara 2 sujud sahwi dan sebagainya, maka sunat iftirash itu yang afdal. Ataupun sunat juga duduk iqa' tetapi tidak afdal. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kata, dan segala bagai duduk rupa gemar hati pada menyembah Allah, iaitu rupa duduk bertempuh. Itu bertempuh. Bertempuh tu apa? Bahasa dia tu. Duduk sopan kot rasanya. Dia biasanya duduk depan. Contoh kalau orang belajar lah sepatutnya. Orang belajar ni nak duduk beradab ni, dia ada 2. Duduk iftirash ataupun duduk tawarruk. Bukan salah duduk sila ni kalau orang belajar sungguh lah. Kalau kita tengok Syekh Nuruddin Al-Banjari, hafizahullah ta'ala, kalau dia duduk peseng bawah tu, tengok dia duduk guna. Dia tak pernah duduk sila. Dia duduk iftirash. Gila mana-mana pun berkejang-kejang duduk iftirash gitu. Itu tak boleh. Tak boleh gitu. Duduk iftirash kejap pun lengah. Dia boleh duduk iftirash berkejang-kejang. Kalau di 2 jam situ tak gerak langsung. Itu sebagai ulama memang pesen gitu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.